mati Allah sekalian. Baik. Kembali kita kepada hadis ini. Iaitu hadis yang Nabi pesan berkaitan dengan yang lebih teruk daripada Dajjal ni. Ujung tu apa dia? A'immatan mudillin. A'immatan mudillin. A'immatan mudillin ni siapa dia? Ulama kata bahawasanya yang dimaksudkan dengan a'immatan mudillin bukan sahaja a'immah tu kita dok kata pemimpin. Bukan sahaja. Pemimpin yang kita faham Allah ketua atasan, sama ada menteri ke, sultan sebagai. Bukan setakat itu, bahkan a'immatan mudillin ini juga yang dimaksudkan iaitu alim ulama. Alim ulama. Kan? Hadis yang kata ulama usuk dalam kitab kita ni, ulama usuk. Hadis ni tak ada. Hadis ni. Tapi mafhum dia ada pada a'immatan mudillin. Iaitu pemimpin-pemimpin yang sesat. Siapa yang dimaksudkan? Maka ulama kata ketika mensyarahkan hadis ini, yang dimaksudkan itu juga iaitu ulama-ulama. Yang ada ramai anak buah dia, pengikut dia, ada pondok dia, ada pertubuhan dia dan sebagainya. Tetapi tidak ke arah untuk nak mendaulatkan Quran dan Sunnah. Bahkan nampak-nampak macam, siapa makmum siapa? Kan? Patut kita yang ikut Quran dan Sunnah. Apa duk nampak? Mereka duk buat, lepas tu duk ambil mana-mana ayat dan hadis nak sokong mereka pula. Yang tu yang tak kena. Ini dianggap sebagai a'immatan mudillin. Bila Nabi sebut begini, ada Dajjal yang lebih teruk daripada Dajjal. Yang mata sebelah itu, mereka heran. Sebab apa? Sebab kita dah sebut tadi, iaitu para Nabi sebelum daripada Nabi kita ni, dah pesan dah tentang kemunculan Dajjal. Padahal jauh lagi. Zaman mereka tu jauh lagi. Kan? Mereka dah pesan dah. Mereka dah pesan kepada umat mereka ni. Kita lihat. Kan? Iaitu dalam riwayat Bukhari pun ada. Dalam riwayat Imam Muslim pun ada. Iaitu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kazzabah. Ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa maktubun baina 'ainihi kafara." Kafara ini dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari tak sebut satu-satu tu kafara. Tapi sebut kafir. Sebut kafir. Baik. Tidaklah ada seorang Nabi pun, melainkan mereka itu akan memberi peringatan, memberi amaran kepada umat mereka masing-masing tentang kedatangan Al-A'war Al-Kazzab. Iaitu satu makhluk yang mata dia rosak sebelah. Dan dia ni cukup-cukup pembohong orangnya. Yang dimasukkan itu iaitu Dajjal. Dia ini satu orang yang mata rosak sebelah, ulama kata sebelah kiri. Rosak macam mana? Kira tak ada langsung. Rosak dia kira tak ada langsung. Sehingga ulama kata kening dia pun tak ada. Yang belah yang mata yang kata tak ada langsung tu, dia jadi macam tutup terus, isi tutup terus. Setengah yang rosak mata ni, mata nampak macam putih. Ada yang buta, tapi mata ni nampak elok, celek. Kita pun seriau. Kata buta, memang buta, dia tak nampak, mata dia elok. Ada yang mata hitam semua. Mata hitam semua kita takut. Tengok hitam semua. Kita terbayang ada cerita kita tengok kan. Gitu. Tapi yang ni, yang Dajjal ni tak ada langsung. Sampai ke kening dia pun tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala bukan yang macam itu. Allah Ta'ala zat yang sempurna. Tidak ada sikit pun kurang. Yang ada pada zat Allah Ta'ala itu. Dan tertulis baina ainai, antara dua mata dia dekat sini tertulis kai.
Riwayat Imam Bukhari, kafir. Riwayat Imam Muslim, kafara. Maksud yang sama adalah kufur. Kan? Gitu. Dan ulama kata bahawasanya siapa pun bila lihat boleh baca. Walaupun dia buta huruf. Kan? Walaupun dia buta huruf. Tu Ustaz macam mana kesian kawan tak boleh baca Ustaz. Kan? Tak boleh baca Ustaz. Kalau keluar dajjal habis. Terpangkaplah dia. Pasal dia tak boleh nak baca. Kan? Dia keluar saja. Kan? Yang pandai baca, baca. Yang tak pandai baca pun boleh baca. Tengok. Hei. Ni dajjal ni. Ada tanda ada kat sini. Kan? Orang yang kafir. Kan? Jadi, cerita bab dajjal ini, cerita yang sungguh, kan? Yang kita tak boleh nak nafi, setiap Nabi pun pesan, kan? Pakat duk risau, pakat duk takut, sampai Nabi kata, bacalah suratul kahfi, insyaAllah kamu selamat. Tiba-tiba Nabi kata, ada lagi teruk daripada dajjal itu. Wih, lagi teruk daripada dajjal. Kan? Siapa dia ya Rasulullah? Kan? A'immatan mudillin. Iaitu pemimpin-pemimpin yang sesat menyesatkan. Mereka di kalangan ulama'-ulama'. Kan? Ulama' pemimpin daripada anak buah. Kan? Tengok mereka punya pengikut dia ada berapa. Kan? Sebut orang ni. Orang ni ramai. Kan? Sekali ceramah dia hampir tengok. Kan? Sekali dia petik macam tu saja, anak buah dia turun habis. Tu dia tak kata mai lagi tu. Dia tak kata mai. Tak kata mai macam tu punya. Tak tahu. Dahsyat orang tu. Begitu. Jadi sekiranya kalau dia songsangkan ayat-ayat Quran dan hadis masuk kat sini, lebih teruk, lebih hina daripada Dajjal. Macam mana kita duk bersedia untuk nak menghadapi Dajjal? Yang akan merosak di akhir zaman ni macam mana? Begitu kita kena berhati-hati dengan mereka-mereka yang keadaannya macam ni. Tak kira sama ada yang ilmu banyak ataupun yang ada tampuk kuasa yang cukup hebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia, tetapi ulama' su'. Ulama' ni apa dia? Iaitu orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia, ilmu yang cukup banyak. Khususnya ilmu agama. Ilmu syariat. Meliputi akidah, fiqh, tasawuf. Cukup hebat mereka ni. Baguslah yang tu. Tapi mereka ini su' jahat. Sudah jelas untuk menyesatkan manusia, tetapi ulama' su' ini, walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, mulut lidah dia cukup bagus. Pesan sana, pesan sini. Namun, amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Sebab apa? Sebab cakap mereka tak serupa bikin. Mereka sebut tu ada maksud di sebalik sebutan mereka. Nak apa? Nak sesuatu daripada mata benda dunia. Sekiranya macam tu, dia duduk kat sini. Lah Ustaz, bukan semua. Memang tidak semua. Sebab tu kita kata apa? Kena berhati-hati, kena berwaspada. Silap-silap, maka yang kita berhadapan sekarang ini, iaitu kalangan ulama' as-su'. Atau disebut sebagai a'immatan mudillin. Kerana amalan seorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya sebab apa? Sebab kita tak sangka dia ni jahat. Sebab kita kata dia ulama'. Kita sokong. Kita kena di bawah naungan ulama'. Nampak kan? Kita punya moto kita ni. Slogan kita ni. Kita kena bersama ulama'. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kita kena tengok ciri-ciri yang disebut sebagai ulama' as-su'. Dan orang awam lebih mudah. Siapa orang awam? Iaitu orang kebanyakan yang kurang ilmu pengetahuan. Banyak Ustaz duk kuliah sana, kuliah sini Ustaz. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah khas, apa semua. Takkan kami ni orang awam lagi. Kalau kita ilmu yang mantap insya-Allah, tidaklah kita kalangan orang yang awam. Tapi kalau ilmu yang mantap pun belum tentu selamat. Seumpama yang kita sebut tadi. Apa dia? Ulama'.
tak mantapkan ilmu tu sampai disebut sebagai ulama. Kan? Tuan guru, syekh, murabbi, mursyid. Tiba-tiba saja boleh diselewengkan. Apa tuan-tuan kan? Jadi begitu. Kita dalam keadaan kena berhati-hati, kena berwaspada. Kan? Sama ada kita yang biasa atau kita ni kalangan orang awam patah lagi atau kalangan ilmuwan sekalipun. Kan? Sebab apa? Sebab ilmuwan ini bila dia kata kita percaya. Kan? Betul ilmuwan ni pula dia tak sama. Kan? Orang ni sakat mana kuliah dia? Ceramah dia sakat mana? Orang ni ya Allah, terkenal lah satu Malaysia sebut semua orang kenal. Kan? Biasanya macam tu, bila kata macam tu saja, apa yang dia kata, apa yang dia sebut, kita anggap sebagai betul. Kan? Hati-hati tuan-tuan. Ini dia kata bahayanya orang awam sebab apa? Orang awam mudah terpengaruh. Kan? Dengan apa yang disebut oleh ulama-ulama ini. Sehingga kalau dia bawa hadis palsu pun kita percaya. Ataupun dia bawa riwayat yang palsu pun kita percaya. Pasal apa? Pasal orang ada ilmu. Kan? Ada begitu. Mudah terpengaruh. Dengan perbuatan tindak tanduk ulama as-su' daripada perkataan mereka itu sendiri. Kan? Dia sebut macam mana? Dia sebut begini. Kan? Dia pun mudah terima. Pasal apa? Pasal lunak sebutan dia dengan gaya-gaya bahasa yang cukup menarik. Kan? Kalau yang tu pun mereka dah tertarik dah. Kan? Maka perbuatan tindak tanduk mereka ni memang lagi mereka akan senang ikut. Ini kata bahaya ulama as-su' ini. Maka apa yang dirosakkan oleh ulama as-su' ini dengan perbuatan mereka lebih banyak daripada apa yang dapat diperbaiki oleh lidah mereka. Orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia yang banyak kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama as-su' ini. Kan? Yang di bawah-bawah ni tak berani lagi. Tapi bila dia tengok yang orang duk kata idola. Tapi perkataan tu tak apa nak elok lah. Kita katalah qudwah. Kan? Kita kata qudwah tu kami punya pemimpin kami dan sebagainya, tak apa daripada kalimat idola. Tapi disebut. Kan? Baru ni pun ada teks khutbah. Kan? Pulau Pinang kita ni pun ada sebut tentang Nabi Muhammad tu idola umat. Kan? Jadi waktu saya berkhutbah saya ubah kepada qudwah. Kan? Perkataan idol ni tak syok lah. Begitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka setelah mereka melihat keberanian ulama as-su', nampak kan? Mereka pun masuk juga, kita masuk. Mereka pun ikut juga, mereka pun cakap macam tu. Kan? Biasa macam itulah. Kan? Mereka akan jadi sebagai panduan. Kan? Teladan kepada mereka. Kalau yang elok tak apa. Kan? Yang kita bimbang suatu yang tidak baik. Maka ilmu yang ada pada mereka menjadi sebab keberanian orang awam membuat berbagai maksiat. Kan? Tunggu saja. Mereka kata apa? Kan? Mereka kata apa? Habak-habak tu mereka buat. Apa tuan-tuan? Ini yang kata bahayanya mereka ini. Kan? Sekiranya mereka tidak berhati-hati. Maka inilah mereka ni pula boleh jadi macam tu pasal apa? Pasal kalau tidak su' lah. Kan? Tak jadilah jenis jahat. Kenapa? Kerana dunia mereka letak di hadapan mereka. Sehingga ada perkataan yang boleh dikaitkan dengan matlamat menghalalkan cara. Janji yang ni masuk. Janji yang ni masuk. Kan? Putar belik sikit apa semua. Ni yang di bawah duk tengok. Yang di bawah akan ikut. Maka inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Namun demikian, nafsu ammarah ulama su' ini selalu membisikkan di telinga mereka. Bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah Ta'ala. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Lagi hebat seseorang, lagi berat ujian dia. Jangan kita kata bila mereka ni dah sampai ke tahap reti itu ini, mantap ilmu mereka, mereka dalam keadaan sudah selamat. Jangan kata sudah selamat. Kan? Selagi kita hidup,
Jangan katalah iblis syaitan nak biarkan kita. Lagi kita hidup. Kan? Lagi naik makam kita, lagi kuat hasutan mereka. Bisikan mereka. Dia tak akan lepas kita. Yang kata iblis syaitan ni, dia tak akan lepaskan kita. Kan? Tapi kalau kita kuat sungguh-sungguh, memang power sungguh-sungguh, mereka tak boleh nak buat apa. Kan? Walaupun mereka bersama dengan kita. Tak boleh buat apa. Kan? Lemah, lembek, tak boleh buat apa. Pasal apa? Pasal kita kuat. Bila kita kuat, mereka lemah. Kan? Bila kita lemah, mereka kuat. Kan? Bila mereka kuat, siapa pun kita, kan? Maka hakikatnya bukan kita ni sebagai hamba Allah dah, tetapi hamba kepada iblis syaitan yang ada pada diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un